ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walal kiram ashab nizam syaullahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya kata oleh Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Mara Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan ia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah pada orang-orang yang asing. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wan naf'a wal naf'a wa istifa'ah wal ifadatu wa istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'a ila huda wa dalalatil khairi ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Yang saya hormati, saya muliakan Fadil Tuan Imam, tuan-tuan imam kita. Tak lupa juga yang saya muliakan Fadil Tuan Bilal. Seluruhnya simuliakan Tuan Siap, pengurusi masjid, datang kuasa masjid, sidang jemaah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur ta'ala. Lagi pada malam ini kita dapat bersama untuk kita sambung kuliah bab tauhid atau akidah di muka surat 100 kosong apa? 228. Sifat-sifat yang bertakluk. Sifat-sifat yang bertakluk. Baik, insya-Allah qala musannifun wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dari amin. Dalam pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini terdapat juga pembahasan tentang sifat-sifat takluk. Sifat-sifat takluk. Dalam setengah kitab Usuluddin, sifat-sifat ta'alluq ini dikenali sebagai sifat-sifat fi'il, sifat-sifat perbuatan. Kan? Itu sepuluh pada kitab lah. Sepuluh kitab dia tak sebut sifat ta'alluq. Tetapi dia kata sifat-sifat af'al ataupun sifat perbuatan
Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang bertakluk tu ada 6 sifat. Pertama itulah kudrah. Kudrah ialah berkuasa, iradah berkehendak. Yang ketiga ilmun mengetahui. Yang keempat sama, pelihat, basar, pendengar dan kalam perkata. Kalam perkata. Jadi daripada 6 ini semua sifat ma'ani lah. Sifat ma'ani. Daripada 6 tu dia ada satu tak ada. Itulah hayat. Hayat tak dimasukkan dalam ni lah. Kenapa tak dimasukkan? Kerana hayat ni dia bukan satu sifat ta'aluk. Hayat bukan satu sifat perbuatan. Hidup kan? Hidup bukan satu sifat perbuatan. Mana hidup tu hidup yang ada pada Allah lah. Dia bukan satu sifat perbuatan. Itu sebabnya dia namakan sebagai sifat yang ta'aluk ataupun sifat perbuatan. Baik. Jadi apakah makna ta'aluk? Makna ta'aluk ialah sifat yang menuntut atau melazimkan perkara lain. Ataupun dalam bahasa Arabnya ta'aluk ia talabus sifat. Talabus sifat amru zaid anizat. Menuntut sifat akan perbuatan yang lebih di atas zat Allah Ta'ala. Semaknanya dia ada kerja lah. Maksudnya ada kerja. Di samping sifat tadi duduk pada Allah, duduk pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di samping itu sifat-sifat tadi dia ada kerja dia. Kerja dia apa? Macam kudrah, berkuasa lah. Berkuasa menjadikan ataupun mentiadakan sesuatu. Berkuasa menjadikan ataupun mentiadakan sesuatu. Macam iradah, berkehendak. Berkehendak menjadikan ataupun tak nak menjadikan sesuatu. Mana dia ada kerja tambahan dia. Kerja tambahan. Itu dikatakan sebagai sifat yang ada ta'aluk. Baik. Contoh sifat kudrah, ia menuntut kepada perkara yang nak dijadikan ataupun mentiadakannya sesuatu mungkin. Mana perkara baru. Jadi maknanya bila sebut kudrah, dia ta'aluk. Kalau sebut dalam kitab Minhajul Abidin, kitab Aqidatul Najin. Dalam kitab Aqidatul Najin disebutkan bahawa al-qudratu wal idaratu muta'alliqani bi jami'il mumkinat. Bi jami'il mumkinat. Kudrah dan iradah kan ta'aluk keduanya dengan segala mungkin. Segala mungkin. Mungkin siapa dia? Siapa mungkin? Alam lah. Alam, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, planet-planet, kan semualah apa yang perkara yang berlaku di alam dunia ini, di alam jagat ini, semaknanya ta'aluknya kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Dan mana dalam kitab Aqidatul Najin itu pun dia punya matan itu pun diambil daripada matan Sanusi juga. Matan Sanusi ataupun diambil dalam kitab Umur Barahin. Dalam kitab kata Fatih Faridah pun begitu juga. Mana kitab Turas ni semuanya menyatakan begitulah. Jadi disebut kudrah iradah dia ta'aluk dengan bijami'il mumkinat, dengan segala benda mungkin. Baik. Jadi kita lihat tadi, jadi mana ta'aluk ialah sifat yang menuntut dan melazimkan perkara yang lain. Contoh ialah sifat kudrah. Ia menuntut kepada perkara yang hendak dijadikan ataupun perkara yang nak ditiadakan. Sesuatu mungkin. Mana perkara baru. Dan termasuk mungkin ini ialah perkara yang mustahil aradi dan wajib aradi. Termasuk dalam perkara mungkin ialah mustahil aradi. Mustahil yang aradi dan wajib aradi. Sebab mustahil ni dia ada dua. Mustahil ada dua, wajib pada dua. Pertama wajib hakiki. Yang kedua wajib aradi. Yang kedua mustahil hakiki. Dan yang ketiga mustahil aradi.
Mana yang pertama wajib aradi. Mana aradi ni? Pertama wajib aradi. Lawannya ialah mustahil aradi. Mustahil hakiki. Wajib aradi lawannya wajib hakiki. Mustahil aradi lawannya mustahil hakiki. Hakiki ini telah zat Allah Ta'ala lah. Zat Allah Ta'ala. Sedang aradi ini ialah alam. Alam dunia. Dunia ini dikatakan sebagai aradi. Mana benda baru yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Ataupun istilah kita hadis lah. Istilah hadis. Jadi yang termasuk mungkin ini perkara yang mustahil aradi. Mustahil aradi. Mana contoh mustahil aradi? Ialah seperti mungkin ilmu Allah Ta'ala annahu lam yujad. Seperti mungkin ilmu Allah Ta'ala itu bahawasanya ianya tidak menjadikan. Ianya tidak menjadikan sesuatu. Mana contoh pula okey. Itu dikatakan mustahil aradi. Lawannya wajib aradi dah. Mustahil aradi lawannya wajib aradi. Mustahil aradi dan wajib aradi. Mana ada dua aradi? Aradi mana alam. Mana wajib aradi seperti wajib dengan sebab bergantung yang lain. Seperti mungkin yang ta'alluq oleh iradah akan hendak menjadikan dia. Seperti mungkin benda mungkin yang ta'alluq oleh sifat iradah akan hendak menjadikan dia. Itu dikatakan wajib aradi. Mustahil aradi ialah seperti mungkin ilmu Allah Ta'ala annahu lam yujad. Bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak akan menjadikan sesuatu. Tidak akan menjadikan. Tiada menjadikan akan dia sesuatu. Itu dikatakan sebagai wajib aradi. Dan termasuk mungkin itu perkara mustahil aradi dan wajib aradi, iaitu yang telah ditentukan Tuhan akan menjadikan sesuatu, maka pasti akan terjadi. Dan sesuatu yang ditentukan agar tidak menjadikan dia, maka pasti tidak akan terjadi. Ini contohlah tu. Tu contoh mustahil aradi. Mana contoh mustahil aradi? Iaitu yang telah ditentukan Tuhan akan menjadikan sesuatu, maka pasti akan terjadi. Okey, dan yang telah ditentukan Tuhan akan menjadikan sesuatu, maka pasti ia terjadi. Ini apa dia tuan-tuan? Ini wajib aradi. Dan sesuatu yang ditentukan agar tidak menjadikan dia, maka pasti tak akan terjadi. Ini mustahil aradi. Dia contoh tu terbalik. Dia sebut istilah dulu, kemudian contoh tu terbalik. Pertama mustahil aradi, yang kedua wajib aradi. Mana dia contoh wajib aradi? Iaitu yang telah ditentukan Tuhan akan menjadikan sesuatu, maka pasti akan terjadi. Kemudian mana contoh mustahil aradi? Dan sesuatu yang ditentukan agar tidak menjadikannya, maka pasti tidak akan terjadi. Pasti tidak akan terjadi. Ini semua benda-benda mungkin. Ini termasuk dalam benda mungkin. Mim kap nun mungkin. Masuk alam lah. Alam ni kita ni semua, alam jagat ni semua termasuk dalam perkara mungkin. Sedangkan zat Allah Ta'ala benda wajib. Wajibul wajib. Zat Allah Ta'ala satu zat yang wajib wujud. Sedangkan kita ni tak wajib wujud. Harus saja Allah Ta'ala mencipta kita. Kalau Allah Ta'ala nak cipta, dia cipta. Dia tak nak cipta pun, dia tak ada masalah bagi Allah. Hakikat sekarang ni kita dah dicipta. Kita dah dicipta dan kita dah wujud dalam dunia ini. Bila dah dicipta, dah wujud, maka tugas kita ialah melaksanakan arahan dan juga perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanpa perlu berdolak dalih. Banyak dalam Malaysia ni berdolak dalih. Macam-macam alasan lah. Macam alasan supaya dia tidak melaksanakan arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, dalam pembahasan tentang sifat-sifat yang bertakluk ini perlu dipahami akan 3 perkara. Pertama, tempat takluk. Ke mana tempat takluk dia? Kedua, bahagian takluk.
Yang ketiga, kelakuan takluk. Pertama, tempat takluk. Kedua, bahagian takluk. Ketiga, kelakuan takluk. Baik, seterusnya kita masuk takluk kudrah. Baru kita masuk kudrah pula. Macam mana takluk kudrah? Sebenarnya takluk ni kita dah banyak ulang lah. Sebelum-sebelum ni pun saya dah banyak ulang. Tentang takluk kudrah, takluk iradah. Takluk kudrah ialah taksir kan? Takluk iradah, taksis. Cuma sebelum kita masuk dalam pecahan takluk kudrah itu taksir, iradah itu taksis, dua-dua ini, kudrah iradah ini takluknya kepada segala mungkin. Al-kudrah wal iradah ni muta'alliqati bi jami'il mumkinat, disebut dalam kitab Arab. Contohnya dalam kitab Jawharatul Tauhid, dalam kitab Jawharatul Tauhid, dalam Tuhfatul Murid, Aunatul Murid, syarah kepada kitab Jawharatul Tauhid. Di situ memang dah banyak kalilah disebut. Bila sebut kudrah, bila sebut iradah, maka takluknya kepada segala mungkin, mana dia takluk pada segala alam, pada alam. Kemudian kudrah pula dengan iradah pula dia beza daripada sudut lain pula. Tadi dua-dua sama, fungsinya sama. Maknanya takluk keduanya pada segala mungkin. Kemudian kudrah dengan iradah dia ada perbezaan pula. Perbezaan daripada sudut pertama kan, kalau kudrah tu takluknya taksir, beri bekas. Sedangkan iradah takluknya pula taksis, menentukan pula. Taksis berkenaan akan menentukan. Sama mana nak menentukan jadinya si Zaid ataupun tak nak menjadikan Zaid. Macam tu. Baik, kita lihat takluk kudrah. Sifat kudrah itu bertakluk kepada menjadikannya segala mungkin ataupun mentiadakannya. Dan nama takluknya itu taksir lah. Takluk taksir. Pertama dia sebut kudrah takluknya pada benda mungkin. Yang kedua dia sebut pula lagi bahawa takluk tu pula mesti takluk yang taksir, memberi bekas. Memberi bekas pada mengadakan ataupun mentiadakan sesuatu. Takluk kudrah tidak termasuk dalam wajib hakiki ataupun mustahil hakiki. Mana dia wajib hakiki? Iaitulah zat Allah Ta'ala. Jadi takluk kudrah itu tidak termasuk dalam wajib hakiki. Mana wajib hakiki? Itulah zat Allah Ta'ala. Kemudian dia takluk kepada mustahil hakiki. Mana mustahil hakiki? Lawan kepada wujud Allah. Contohnya perkongsian. Allah Ta'ala itu berkongsi ataupun Allah Ta'ala bersekutu. Jadi takluk kudrah itu tidak takluk kepada Allah Ta'ala yang bersekutu tu. Sifat bersekutu bagi Allah dia tak ada. Sifat bersekutu bagi Allah tidak ada takluk kudrah kepada situ. Jadi maknanya kudrah dia tidak takluk pada wajib hakiki dan mustahil hakiki. Tetapi dia takluk kepada wajib aradi dan mustahil aradi tadi. Mana pada benda alam. Benda alam, sama ada alam tu, benda tu nak Allah Ta'ala nak jadikan ataupun Allah Ta'ala tak nak jadikan. Dan takluk itu takluk yang taksir, memberi bekas. Macam takluk kita tidak memberi bekas. Cuma hakikat zahiriat saja kita nampak yang kita yang buat. Zahiriat kita nampak yang kita memotong. Kita ambil pisau, kita potong daging. Kita potong sayur. Zahiriat memang kita nampak kita yang buat. Hakikat di sebalik hijab siapa yang buat? Allah Ta'ala. Sebab kita pun hanya meminjam kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi pinjam kuasa pada kita. Bila Allah Ta'ala bagi pinjam kuasa, maka kita dapatlah melaksanakan apa yang dihajat oleh kita. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kuasa apa-apa, kita tak boleh buat apa-apa lah. Samalah seperti benda mati kan. Benda mati, kayu mati, tak boleh buat apa-apa lah. Hanya tunggu je orang angkat kita kan, orang pikul kita dan sebagainya. Kalau tak ada orang angkat, tak ada pikul, kat situlah kita tercogoknya tu sampai bila-bila. Tak? Macam tu. Ataupun seperti orang matilah, mayat
mayat tu kalau orang dah meninggal dunia, siapa yang menguruskan orang meninggal dunia tu? Tu dah tentu orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup menguruskannya. Kalau tak ada orang hidup menguruskan, sampai situlah bila-bila. Sampai situlah bila-bila mayat tu tercogok kan. Duduk macam tu sampai bila. Faham kan? Saya ulang semula. Jadi sifat kudrah itu bertakluk kepada menjadikannya segala mungkin ataupun mentiadakannya. Kemudian dan takluk kudrah tadi pula dia ada takluk taksir. Makna memberi bekas pada mengadakan mentiadakan sesuatu. Kerana kita ni diumpamakan seperti bayangan saja. Seperti bayangan, tak ada memberi bekas apa-apa. Zahiriat saja kita nampak. Kita yang buat tu semua. Itu aku yang buat. Rumah tu aku yang bina. Kereta itu aku yang design. Semualah. Masjid itu yang aku yang buat. Aku yang repair, aku yang betulkan. Kereta tu rosak, aku yang betulkan. Semualah. Manusia ni biasanya dia mengaku dia yang buat. Sebab apa? Kerana hukum pada benda zahir. Hukum benda zahir memang kita nampak kita yang buat. Kita yang baca, kita yang tulis, kita yang pukul, kita yang angkat, kita yang potong dan sebagainya. Baik, kemudian bahagian kudrah, si ta'aluk kudrah secara ringkas ataupun secara ijmali itu terbahagi kepada dua bahagi mengikut kepada Abu Mansur Maturidi. Abu Mansur Maturidi dia berpendapat bahawa ta'aluk kudrah secara ringkas terbagi pada dua. Pertama, berbeza dengan Abu Hasan Asy'ari nanti. Musyarah nasi bawah. Abu Mansur Maturidi ni, dua-dua ni pengasas kepada akidah Ahlussunnah. Tetapi dua-dua pun ada perbezaan. Perbezaan contoh daripada jumlah, daripada segi jumlah dan sebagainya. Kemudian perbezaan daripada sudut, contohnya benda tu halun ataupun amrul itibari. Halun ataupun amrul itibari. Contohnya kalau ikut pada mazhab Abu Hasan Asy'ari kan, tidak ada sifat manawiyah. Tidak ada sifat manawiyah, yang ada sifat ma'ani saja. Kalau ada sifat ma'ani saja, manawiyah tak ada, jadi makna sifat wajib mu'ta'ala tu hanya ada 13, bukan 20. Tapi Abu Mansur Maturidi berpandangan bahawa ada sifat ma'ani. Bila ada sifat ma'ani diasingkan daripada sifat ma'niyah, maka jadilah sifat tu 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mereka berbeza pandangan dari benda itu? Kenapa berbeza pandangan? Mereka itu berbeza pandangan daripada sudut makna ma'ani itu dan juga makna manawiyah. Sama ada makna ma'ani itu halun ataupun amrul itibari. Mereka berbeza daripada makna itu. Seorang kata ini halun, ini kata amrul itibari. Jadi mereka berbeza pendapat daripada benda itu. Kerana setiap benda suatu tu, hari itu saya cakap bahawa dia ada 4 perkara. Pertama, maujud. Yang kedua, makdum. Makdum bawah sekali. Pertama, maujud. Bawah sekali makdum. Wujud dan tiada. Antara keduanya itulah halun, antara ada dengan tiada, dan juga amrul itibari. Ada pada kharij, tidak ada pada zihin. Ada pada zihin, tidak ada pada kharij. Ada pada minda tetapi tidak ada pada kenyataan dia. Jadi mereka berbeza daripada sudut itulah. Itu yang jadikan itu yang jadikan bahawa Abu Hasan Asy'ari dia kata ada 13 sifat yang wajib mu'talah saja, sedangkan Abu Mansur itu ada 20. Macam tu. Mana mereka berbeza pada sudut tu. Itu pemasannya ada dalam kitab Jauharatul Tauhid. Kitab Jauharatul Tauhid dan kitab Tuhfatul Murid ada dibincangkan benda tu secara panjang lebar lah. Macam tu. Baik, kemudian ta'alluq sulhul qadim. Kalau kita lihat kepada pandangan Abu Mansur Maturidi bahawa ta'alluq kudrah terbagi pada dua. Pertama, ta'alluq sulhul qadim. Yang kedua, ta'alluq tanjizi hadis.
Apakah dikatakan ta'alluq usulul qadim? Ta'alluq usulul qadim maksudnya patut pada Allah Ta'ala menjadikan atau mentiadakan sesuatu pada azali. Artinya perkara itu belum wujud lagi. Perkara itu belum wujud lagi. Hanya kehendak Allah Ta'ala saja begitu. Hanya kehendak Allah Ta'ala saja begitu nak menjadikan. Tapi benda tak ada lagi lah. Itu dikatakan ta'alluq usulul qadim. Yang kedua, ta'alluq tanjizi hadis, iaitu dengan kudrah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala menjadikan sesuatu ataupun mentiadakan sesuatu di alam nyata ini. Di alam nyata ini. Tadi di alam azali lagi. Di alam azali lagi. Lepas tu keluar pula. Bila dah Allah Taala menciptakan, maka termasuk dalam ta'alluq tanjizi hadis. Ataupun Allah Taala tak nak menciptakan. Allah Ta'ala buat keputusan tiada nak menciptakan sesuatu, tidak menciptakan Ali. Contoh nak mula nak mencipta Ali, tiba-tiba tak nak mencipta Ali lagi. Jadi tak ada ta'alluq tanjizi hadis lah. Tak ada ta'alluq dia. So hanya ta'alluq dalam qabdah lah, genggaman Allah Ta'ala sajalah. Gitu. Baik, kemudian mengikut pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari pula, ta'alluq qudrah terbagi pada 3, iaitu 2 bahagian sebagaimana di atas dan tambah 1 lagi. Jangan nampak? Nampak? Abu Hasan Asy'ari Maturidi pun mereka berbeza pendapat Jadi kalau Abu Hasan Maturidi ada 2 saja. Kalau Abu Hasan Asy'ari 2 ni tambah seorang lagi, sama 1 lagi. Mana tambah 1 lagi itulah ta'alluq qabdah. Artinya di dalam genggaman Allah Ta'ala, iaitu sesuatu perkara yang akan dijadikan itu, jika Allah Ta'ala mengenaki ia jadi, maka dia akan jadi. Tetapi jika dia dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak patut jadi perkara itu, maka perkara tersebut tidak akan jadi. Artinya masih lagi dalam pertimbangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dikatakan ta'alluq qabdah. Ta'alluq qabdah. Masih dalam pertimbangan Allah. Sama Allah Ta'ala nak menjadikan si Zaid, si Ali, ataupun tak nak menjadikan si Ali. Gitu. Kalau Allah Ta'ala memutuskan untuk menjadikan si Ali, maka itu yang dikatakan ta'alluq tanjizi hadis. Tanjizi maksudnya tembus. Tembuslah. Tanjizi naja. Tembus, lepas, ta'alluq tanjizi hadis. Lepas. Tertunai pun boleh jugalah. Hadis benda baru lah. Suluhil qadim ni, suluhi mana patut. Asal mana suluhi ni patut. Asal mana, atau biasa kita dengar suluh ni damai lah. Damai. Tapi di sini bukan mana damai, mana patut. Benda itu dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian jika dihuraikan dengan jalan terperinci, kita pecahkan pula lagi. Tadi 2. Abu Hasan tadi kata 2 saja. Abu Hasan Asy'ari kata 3 pula. Okey. Daripada 3 atau 2 tadi, kalau kita pecahkan lagi, terperincikan lagi, dia akan menjadi 8 pula. Dia jadi 8, tuan-tuan. Gitu. Pertama, ta'alluq usulul qadim. Maksudnya patut dan layak pada azali Allah Ta'ala menjadikan umat. Contohlah. Patut dan layak pada azali Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menjadikan umat. Contoh. Kemudian masuk step yang kedua. Tadi step pertama. Step kedua pula, ta'alluq qabdah usulul qadim. Maknanya kewujudan umat masih dalam pertimbangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kewujudan umat tadi masih dalam pertimbangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Sebenarnya ini contoh je letak umat. Tapi itu pulang pada Allah Ta'ala lah, dia letak nama siapa. Dia akan ilham lah pada hamba tadi nak letak nama siapa. Ini contoh je nama Umar. Kan? Sebab setiap makhluk itu bila masih berada dalam azali, kita tak tahu nama dia siapa. Kita tahu ke dalam Allah Ta'ala orang tu yang akan lahir ni namanya Ali, nama Umar, nama Abu, tak tahu kan. Hanya setelah mak ayah dia letak nama. Tu mam. Bila mak ayah dah letak nama, itu pun kadang kan bergaduh. Mak ayah bergaduh. Nak letak nama apa anak ini? Boleh dia mikir kan. Kadang atuk pun join sekali.
Macam ni letak pneumonia ni baik makna oh tak boleh ayah kata tak nak letak pneumonia lah. Gabunglah nama mak ayah pun gabung nama tok sekali dengan orang sekali. Gabung nama tok orang sekali kan. Puih mikir kan. Tapi waktu di azali kita tahu ke nama anak tu nama siapa? Tak tahu lagi dalam ilmu Allah Taala. Ini contoh aja nama mak ni. Faham kan? Macam tu. Dah lahir tu barulah dah ada sepakatnya. Kadang-kadang mak ayah dia dah ada nama anak dah. Dalam bayi dalam kandungan tu dah ada dah nama anak. Dia dah siap-siap awal-awal kan. Lahir besok letak nama. Lepas tu pergi daftarkan, pergi JPN daftar nama kan. Pergi JPN daftar nama. Baik. Yang ketiga, okey, step pertama ta'alusul qadim. Step kedua genggaman Allah. Okey, kunjung Allah Taala masih dalam pertimbangan Allah Subhanahu Wa Taala. Step yang ketiga menjadikan umat. Allah Taala menjadikan umat dengan kudrah dia. Maknanya bila dah jadi umat ni mana dah lahir ke dunia. Dah lahir ke dunia dah. Jadi mak ayah dia letak dah nama umat. Letak nama dia. Kemudian ta'alluq qabdah di hadis, iaitu keadaan Allah Taala setelah jadikan itu masih dalam genggaman Allah Taala pada meneruskan adanya ataupun mentiadakannya. Mana belum lahir lagi, mana nombor 3, nombor 4 belum lahir lagi, masih lagi dalam perut. Mungkin dalam berapa bulan lah dalam perut ibu dia. Kemudian yang kelima, ta'alluq tanzih hadis, keadaan Omar yang telah ada itu ditiadakan oleh Tuhan. Ini kalau seandainya tak jadi, mana gugur lah. Mana bayi tadi gugur. Nama dah ada dah. Tapi tiba-tiba gugur pula. Tak dapat lah dah. Tak tercapai lah hajat dah cita-cita wan datuk tu kan. Baik, kemudian yang keenam, ta'alluq qabdah tanzih hadis. Keadaan Umar yang telah tiada mati itu dalam genggaman Allah Ta'ala. Sama ada Allah Ta'ala mengendaki Umar terus tiada atau ditiadakan kembali ataupun diadakan kembali. Mana dihidupkan kembali lah dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya Allah Ta'ala mentakdirkan dia nak juga hamba ni lahir ke dunia, dapat pandang dunia ni, maka lahirlah ke dunia. Hiduplah dia. Janin tadi hiduplah. Kan? Kalau ditakdirkan tak hidup, janin tadi tak hidup dah dia. Gugurlah tadi. Baik. Kemudian yang ketujuh, ta'alluq tanzih hadis, iaitu mengadakan mungkin seperti menghidupkan semula Umar yang telah mati itu ketika bangkit dalam kubur. Ni kalau seandainya Umar kemudian Umar dah hidup, lepas tu Umar pun hidup sampai contoh berapa tahun? 70 tahun hidup lah. 70 tahun kan? Lepas tu mati, meninggal dunia, masuk dalam kubur, mati kan? Lepas tu masuk, bangkitlah balik. Itu dikatakan ta'alluq tanzih hadis. Mengadakan mungkin seperti menghidupkan semula Umar yang telah mati ketika bangkit daripada kubur. Kemudian yang ke-8, ta'alluq qabdah, iaitu keadaan Umar yang bangkit daripada kubur itu di dalam genggaman Allah Ta'ala. Iaitu pada mengekalkan adanya Umar ataupun mentiadakan Umar. Pada dari syarat seseorang yang dibangkitkan daripada kubur akan kekal, tetapi pada hukum akal perkara adalah harus. Kerana kekal itu adalah kekal yang mendatang, aradi. Dan harus pada kudrah Allah Ta'ala melakukan apa yang dikenal. Bila saja kita dibangkit dalam kubur dan kita pergi kepada mahsyar dan dihitab segala amalan-amalan kita, maka itu kat situ nanti akan ada keputusan. Ke neraka ataupun ke syurga. Ke neraka ataupun ke syurga. Bila dah dibangkit daripada kubur, tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi kematian. Tetapi kematian itu ada dalam mana tidak ada kematian lagi, mana hidup lah. Mana setiap manusia hidup bila ada hari kebangkitan, manusia hidup ke semula, dihitab segala amalan dan ditentukan tempat mereka di neraka ataupun syurga. Dan mereka akan kekal selamanya di dalamnya. Tetapi kekal itu bukan kekal hakiki. Bukan kekal hakiki, tapi kekal aradi. Kekal yang boleh Allah Ta'ala tidak mengekalkan.
Itu berdasarkan kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Terpulang pada Allah. Sama juga seperti syurga, neraka, titian siratal mustaqim. Itu kekal. Kekal yang Allah Ta'ala boleh tidak mengekalkan. Cuma Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila dah berlaku hari kebangkitan, tidak ada kematian lagi. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya. Tapi kekal yang Allah Ta'ala boleh tidak mengekalkan. Kalau dia kena lah. Kalau dia nak. Kalau dia tak nak, mana terus kekal lah. Kalau dia tak nak kekalkan, mana binasalah hamba tadi. Mengikut kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. 2 minit Okey. Jadi kita lihat semula. Jadi keadaan Omar yang bangkit pada kubur itu di dalam genggaman Allah Ta'ala, iaitu pada mengekalkan adanya atau mentiadakan Omar. Pada dalil syarak, seseorang yang dibangkitkan daripada kubur itu akan kekal. Tetapi pada hukum akal, perkara itu harus. Kan? Pada dalil syarak, maknanya kekal. Masuk syurga, kekal selama-lamanya. Masuk neraka, kekal selama-lamanya. Kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala kenakan keluar. Dah habis dia punya dosa-dosa, kesalahan dan sebagainya, maka dikeluarkan pada neraka, masuk dalam syurga. Duduk dalam syurga pun kekal. Kekal dalam syurga itu. Tetapi kekal itu kekal dalam bentuk syarak. Hukum syarak begitu kekal. Tapi daripada sudut hukum akal pula, boleh Allah Ta'ala tidak mengekalkan. Sebab yang kekal sebenarnya siapa? Hanya Allah saja yang kekal sebenarnya. Sesuai dengan sifat baqa'. Sifat baqa' yang ada kepada Allah. Maksud baqa' kekal, maksudnya tiada permulaan kepada wujud Allah dan tiada kesudahan kepada wujud Allah. Tiada permulaan wujudnya dan tiada kesudahan. La nihayatalah. Istilah bahasa Arab. La nihayatalah. Dia ada kesudahan kepada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini tuan-tuan jelas bahawa setiap saat dan ketika manusia dan makhluk sekaliannya berada dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, selayaknya kita sebagai hamba memohon keampunan dan menjalankan apa yang kita Allah Ta'ala kepada kita, serta meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Azan dah. Jadi Allah Allah. Allah. Allah.
La haula. Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah. Ada sikit lagi saya nak tambah berkenaan dengan mungkin. Mungkin terbagi pada 4 bahagi. Okay. Sebut dalam kitab Aqidatun Najin yang dikarang oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullah. Di sini di muka surat 27 disebut bermula bahagian mungkin itu ada 4 bahagi. Pertama, mungkin maujud ba'dal adam. Mungkin maujud, mungkin ada sesudah tiada. Seperti masa sekarang, maka dahulunya tiada. Seperti masa sekarang, masa yang kita tengah duduk ini, kita lalui sekarang ni, kan masa sekarang maka dahulunya tiada lah. Tiada lah sebelum ni. Kan sebab apa kita baru melalui masa sekarang ini. Betul tak? Itu dikatakan mungkin maujud ba'da adam. Yang kedua, mungkin ma'dum ba'dal wujud. Mungkin ma'dum, mungkin tiada sesudah ada. Artinya mungkin yang tiada sekarang ini didahului ada. Seperti segala zaman yang telah lalu. Seperti segala zaman ataupun masa yang telah lalu. Dia katakan mungkin ma'dum ba'dal wujud. Mungkin yang tiada sekarang ini didahulunya. Mungkin ma'dum, benda ma'dum sesudah pada wujud. Seperti segala zaman yang telah lalu. Zaman yang telah kita lalui. Yang ketiga, mungkin sayujad. Mungkin sayujad. Sin ya waw jim dal. Mungkin sayujad. Artinya mungkin yang lagi akan datang. Mungkin yang lagi akan datang adanya seperti hari kiamat. Seperti hari kiamat. Yang mana hari kiamat dia akan datang berlaku. Cuma tak tahu bila kan. Semua dalam ilmu ta'ala. Yang keempat, mungkin ilmu Allah Ta'ala annahu lam yujad. Mungkin ilmu Allah Ta'ala annahu sesungguhnya ianya tidak wujud, tidak diperadakan. Artinya mungkin yang diketahui oleh Allah Ta'ala bahawasanya tiada dijadikan dia. Seperti iman Abu Jahal. Seperti iman Abu Jahal dan juga iman Abu Lahab. Dan imam orang-orang kafir lah, Fir'aun, Namrud dan sebagainya kan. Itu mungkin benda mungkin berada dalam ilmu Allah Ta'ala bahawasanya benda itu tidak akan ada. Tidak akan wujud. Maknanya berimannya orang-orang yang memang kita dah tahu dia memang tidak beriman. Dan Nabi pun dah tahu dah. Dalam Nabi berdakwah kepada golongan-golongan engkar ni, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, Nabi dah tahu dah dia tak akan beriman. Dia tak beriman. Dan Nabi dah beritahu dah orang ni tidak akan beriman. Jadi tugas Nabi itu hanya beritahu. Walaupun Nabi dah tahu dia tak akan beriman. Macam tu. Kerana tugas Nabi ni antaranya tabligh, menyampaikan. Dan keempat-empat mungkin ini ditakluk oleh kudrah dan juga iradah. Ditakluk oleh kudrah dan juga iradah, tuan-tuan. Gitulah. Kemudian Adam pula. Adam terbagi kepada 4. Tadi mungkin. Sekarang pembahagian Adam, ain dal mim. Ain dan mim, bukan alif dan mim. Kalau Adam itu Nabi Adam. Ain dan mim. Bahagian Adam itu terbagi pula kepada 4 bahagi. Pertama, Adam makhlukat yang azali. Ketiadaan segala makhluk yang pada azali. Iaitu qadim. Qadim tiada didapati dengan dia oleh kudrah dan iradah. Qadim
yang pada sifat qadim, yang mana tiada diketahui akan dia ada makhlukat yang azali. Tiada diketahui dengan dia oleh kul iradah dengan benda itu ada. Dengan ijma' ulama' itu ulama'. Bahawasanya bukan mungkin dan sesungguhnya wajib tiada. Bahawasanya dia pun benar-benar dia ni bukan mungkin dan sesungguhnya dia wajib adam. Dia tidak, memang tidak ada. Yang kedua, adamnya pada barang yang dahulu daripada wujud. Maka ta'aluk keduanya dengannya artinya di dalam genggaman kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Jikalau Allah Ta'ala kenak, kekal atas adamnya, atas tiadanya. Dan dikekalkan dengan dia. Dan kalau dikenak akan dia dihilangkan adamnya, dihilangkan tiadanya, maka dijadikan wujudnya yang baharu pada tempat dia. Yang ketiga, adamnya kemudian daripada wujud. Adamnya sesuatu kemudian daripada wujud. Itu pun ditakluk oleh keduanya, qudrah iradah juga. Yang keempat, adam mungkin yang diketahui bahawa tiada jadikan. Sepertinya iman Abu Jahal, Abu Lahab dan yang umpamanya. Maka ditakluk oleh keduanya dengan dia, dengan ditilik kepada zatnya, dan mustahil jatuhnya itu arid, dan yang arid itu tiada menafikan mungkin yang zati. Wallahualam. Panjang lagi lah pembahasan itu. Dengan pembagian adam, pembagian mungkin, macam tu. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Wallahu a'lam. Ada persoalan? Tanya ada tak? Tak ada? Tak ada? Tak ada. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa si'an fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftah lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakish syaqa wa su'il qada wa samasatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ya arhamar rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.